Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu dan kita bersama lagi pada hari ini untuk kita belajar tentang bab 6 tingkatan 5 iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Dan pada sesi kali ini kita akan lihat kepada 6.3 iaitu menangani ancaman komunis. Dalam tajuk ni cikgu akan terangkan mengenai bentuk ancaman yang dihadapi dan juga usaha untuk kita nak atasi ancaman tersebut. Kita akan lihat ancaman keselamatan di Sarawak, itu yang pertama, dan yang kedua kita akan lihat pula kepada ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Jadi di sini kalau di Sarawak apa yang berlaku, kita akan lihat kepada bentuk ancaman iaitu melalui gerakan politik dan juga melalui serangan bersenjata. Dan dalam usaha untuk mengatasi ancaman keselamatan di Sarawak ini, maka dilancarkan perang saraf dan juga operasi ketenteraan. Okey, ini di Sarawak. Manakala yang kedua ialah ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Jadi, ancaman yang berlaku di Semenanjung Malaysia ialah dengan adanya pembunuhan anggota keselamatan dan juga orang awam. Ini yang pertama. Dan yang kedua, berlakunya peristiwa pengeboman Tugu Negara. Okey, ini antara ancaman yang berlaku di Semenanjung Malaysia. Kemudiannya kita akan lihat pula kepada usaha untuk mengatasinya iaitu dengan adanya strategi counter-insurgency dan yang kedua ialah perjanjian kerjasama sempadan antara Malaysia dan juga Thailand. Jadi inilah dua perkara yang akan kita sentuh iaitu kita akan lihat dahulu yang pertamanya ancaman keselamatan di Sarawak, kemudian kita akan lihat pula ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Jadi kita akan pergi dengan lebih lanjut, kita akan lihat dahulu ancaman keselamatan di Sarawak. Okay, apa yang berlaku di Sarawak seperti yang cikgu beritahu sebelum ni. Bentuk ancaman di Sarawak ni kita boleh pecahkannya kepada dua. Satu adalah melalui gerakan politik dan yang kedua ialah serangan bersenjata. Jadi untuk gerakan politik ini, gerakan komunis ini terlibat dalam politik. Mereka ini sebenarnya menentang gagasan Malaysia. Pelibatan mereka inilah nanti akan menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Dan akibatnya, ada antara mereka telah melarikan diri ke Kalimantan dan kemudiannya mereka juga telah menubuhkan Parti Komunis Kalimantan Utara atau PKKU. Kemudiannya, mereka juga meneruskan penentangan melalui pasukan rakyat Kalimantan Utara ataupun PARAKU dan juga pasukan gerila rakyat Sarawak PGRS untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Ini kita lihat bentuk ancaman yang berlaku melalui gerakan politik. Bila kita sebut saja gerakan politik ni maksudnya gerakan komunis ni terlibat di dalam politik sebab mereka menentang gagasan Malaysia. Jadi ini dalam gerakan politik. Dan kita lihat pula yang kedua iaitu serangan bersenjata. Bagaimana pula bentuk ancaman bersenjata ini? Di sini kita dapat lihat di mana komunis telah menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak pada 5 Ogos 1952. Jadi bila berlakunya serangan ini secara tidak langsung telah menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Jadi ini adalah bentuk ancaman melalui serangan bersenjata. Ingat kalau di Sarawak kita ada dua bentuk ancaman. Satu melalui gerakan politik dan yang kedua melalui serangan bersenjata. Jadi kita dah lihat bentuk ancaman yang berlaku di Sarawak dan kita akan lihat pula apakah usaha ataupun langkah untuk atasi ancaman komunis di Sarawak ini. Jadi pihak berkuasa telah mengambil langkah dengan melancarkan perang saraf. Melalui perang saraf ini, pihak berkuasa telah mengadakan perhimpunan awam. Jadi di sini memberi kesedaran kepada orang ramai terhadap bahayanya ancaman komunis. Jadi ingat yang pertama mengadakan perhimpunan awam untuk memberi kesedaran tentang keganasan komunis ataupun ancaman komunis. Dan yang kedua ialah menyebarkan risalah. Yang keduanya ialah menyebarkan risalah.
Apabila risalah disebarkan, secara tidak langsung ia akan dapat menyampaikan maklumat kepada penduduk, terutamanya tentang bahaya ancaman komunis, dan dalam masa yang sama sebenarnya adalah untuk menanam rasa kebencian terhadap komunis. Jadi ini yang kedua, menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat dan juga untuk menanam rasa benci terhadap komunis. Dan yang ketiga ialah mengisytiharkan kawasan putih. Apakah dia kawasan putih ni? Kawasan putih ni menandakan kawasan ini adalah bebas daripada komunis. Jadi, jika kawasan tersebut diisytiharkan sebagai kawasan putih, maka kawasan tersebut sudah pembebas daripada ancaman komunis. Jadi, itu yang ketiga, mengisytiharkan kawasan putih. Yang keempat ialah tawaran program pengampunan. Tawaran program pengampunan ni telah diberikan kepada anggota komunis. Jadi, di sini kita lihat di mana bila adanya program pengampunan ini akan membuka ruang lagi kepada anggota komunis untuk menyerah diri. Dan yang terakhir ialah pembangunan infrastruktur di mana disediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada orang awam. Jadi ini antara 5 langkah yang telah dilakukan di dalam perang saraf, iaitu yang pertama mengadakan perhimpunan awam, yang kedua menyebarkan risalah, yang ketiga mengisytiharkan kawasan putih, yang keempat tawaran program pengampunan, dan yang kelima ialah pembangunan infrastruktur. Jadi kita lihat pula usaha mengatasi ancaman komunis melalui operasi ketenteraan. Antara operasi ketenteraan yang dijalankan di Sarawak ialah kita ada operasi Hammer pada tahun 1965 yang dilancarkan di bahagian pertama. Kemudian kita ada operasi oleh Rescom di bahagian ketiga. Ini kita dah belajar dalam bab 5 sebelum ini. Dan kemudiannya kita ada operasi Seri Aman. Dengan adanya ketiga-tiga operasi ini, dilihat telah berjaya melemahkan kegiatan komunis di Sarawak. Dan kita pergi dengan lebih lanjut, kita lihat kepada operasi Hammer. Operasi Hammer ni berbentuk memenangi hati rakyat. Jadi melalui operasi Hammer ni telah diadakan pertempatan baharu untuk lebih kurang 7,500 orang bermula Julai 1965. Dengan pertempatan baharu ini, seramai 1,200 keluarga yang kebanyakannya adalah keturunan Hakka telah diarahkan berpindah ke 3 kawasan pertempatan baharu di sepanjang Jalan Kuching Serian. Dan pertempatan baru ni dikawal sepanjang masa dan juga telah dikenakan perintah berkurung dalam tempoh 24 jam sehari. Ini secara tidak langsung dengan adanya pertempatan baharu ini telah menyebabkan gerakan komunis ini jadi goyah dan ada anggota komunisnya telah ditangkap. Operasi Hammer ini kemudiannya tamat pada tahun 1970. Kemudiannya pada 13 Oktober 1973, Bong Kicok yang merupakan pemimpin komunis telah menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob yang pada waktu ini merupakan Ketua Menteri Sarawak di mana menyatakan hasrat untuk berunding. Dan selepas beberapa hari kita lihat 500 orang anggota komunis telah menyerah diri. Jadi ini kita lihat dalam operasi Hammer Sarawak. Dan kita lihat pula kepada langkah membanteras komunis di Sarawak. Kemudian kita lihat pula kepada peristiwa langkah membanteras ancaman komunis. Penerangan cikgu di sini adalah melalui garis masa. Jadi kalau garis masa ni cikgu akan mulakan daripada bawah dahulu di mana pada 6 Julai 1965 operasi Hammer telah dilancarkan. Jadi 3 kampung baharu dibuka di bahagian pertama. Dan pada 8 Ogos 1969, berlakunya operasi secara besar-besaran rampasan senjata di bahagian ketiga. Dan kemudiannya, pada 24 Februari 1970, diadakan pula operasi Jala Raja di Nonok iaitu Asajaya di bahagian pertama. Dan pada 8 Ogos 1971, dilancarkan pula operasi Ngayau yang dilancarkan di bahagian ketiga. Diadakan pula operasi Ngayau yang dilancarkan di bahagian ketiga. Dan pada 26 Mac 1972 pula, Rajang Area Security Command atau kita kenalinya sebagai Rescom telah dibentuk di bahagian ketiga.
Dan kita sambung lagi kepada kita punya garis masa peristiwa dalam membantras ancaman komunis ini, di mana kita akan bermula daripada 21 Oktober 1973. Di sini kita lihat di mana Operasi Seri Aman telah dilancarkan. Dan pada 4 Julai 1974, Operasi Seri Aman telah ditamatkan dan anggota komunis telah pun menyerah diri. Dan akhirnya pada 17 Oktober 1990, berlaku perjanjian damai yang menamatkan ancaman komunis telah diadakan antara pihak komunis dengan kerajaan Sarawak. Jadi ini kita lihat rentetan peristiwa, kita kata langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam membantras ancaman komunis. Langkah membantras komunis ini adalah melalui usaha memenangi hati rakyat. Ini yang menyebabkan komunis nanti tidak mendapat sokongan. Sebab tu, kita lihat di sini pada 21 Oktober 1973, Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob yang merupakan Ketua Menteri Sarawak pada waktu ini telah menandatangani memorandum persefahaman di Rumah Seri Aman. Dan di sini, anggota komunis CCO telah pun menyerah diri. Peristiwa ini sebenarnya telah membawa kepada berakhirnya ancaman komunis di Sarawak. Dan Sekatan Keselamatan di kawasan Operasi Hammer di Kuching Serian telah dibatalkan pada 5 Mac 1980. Ini sedikit mengenai langkah membantras ancaman komunis. Jadi kita lihat pula ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Jadi ancaman yang berlaku di sini kita lihat dengan adanya pembunuhan anggota keselamatan dan juga pembunuhan orang awam. Untuk pembunuhan anggota keselamatan ini, kita dapat lihat di mana PKM, Parti Komunis Melaya, telah melakukan serangan hendap terhadap pasukan keselamatan di Keruh Perak pada 17 Jun 1968. Akibat daripada serangan hendap ini telah menyebabkan 16 orang anggota keselamatan terkorban. Malah, PKM juga bertindak drastik dengan menembak mati Tan Sri Abdul Rahman Hashim yang merupakan Ketua Polis Negara di Kuala Lumpur pada 7 Jun 1974. Selain itu, PKM juga telah menembak mati Tan Sri Koo Chong Kong yang merupakan Ketua Polis Negeri Perak dan pemandunya di Ipoh pada 13 November 1975. Jadi kita lihat pembunuhan anggota keselamatan ni melibatkan pasukan keselamatan termasuklah Ketua Polis Negara dan juga Ketua Polis Negeri Perak. Dan pembunuhan terhadap orang awam, kita dapat lihat di sini apabila komunis telah menyiksa seorang wanita sehingga mati di Sintok Kedah pada Julai 1969. Jadi kita boleh lihatlah kekejaman komunis yang berlaku di sini. Dan komunis juga telah memasang periuk api di sepanjang Jalan Changlun Kedah. Jadi secara tak langsung bila dipasang periuk api di sepanjang Jalan Changlun Kedah ni akan mengancam kita kata keselamatan orang awam. Dan komunis juga telah meletupkan jalan raya dan juga jambatan kereta api. Jadi ini kita lihat yang melibatkan pembunuhan anggota keselamatan dan juga pembunuhan orang awam. Okey, peristiwa yang kedua ialah peristiwa pengeboman Tugu Negara. Di sini kita lihat PKM telah meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur pada 26 Ogos 1975. Ini kemudiannya telah menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis. Ialah sebab komunis meletupkan Tugu Negara yang pada waktu ini merupakan lambang kedaulatan negara kita. Akibat daripada sini, rakyat telah menuntut kerajaan untuk mengambil tindakan tegas terhadap komunis, termasuklah dengan mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Dan pihak keselamatan pula telah memperkuatkan perkhidmatan risikan untuk mengawasi kegiatan komunis. Gambar di sebelah ni menunjukkan Tugu Negara kita yang telah dimusnahkan ataupun yang telah diletupkan oleh pihak komunis pada 26 Ogos 1975. Okey, itu tentang ancaman yang berlaku di Semenanjung Malaysia, iaitu yang melibatkan pembunuhan anggota keselamatan dan juga orang awam, dan yang kedua ialah peristiwa pengeboman Tugu Negara. Jadi kita lihat pula langkah ataupun usaha untuk mengatasi ancaman komunis ini. Okey, di Semenanjung Malaysia kita ada dua langkah yang dilakukan ni, iaitu satu adalah strategi counter insurgency dan yang kedua ialah perjanjian kerjasama sempadan. Kita pergi dulu yang pertama iaitu counter insurgency.
Strategi ini merupakan usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat. Ini adalah bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan untuk memerangi komunis. Dan strategi yang telah digunakan ialah kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan juga agensi kerajaan. Jadi inilah strategi counter-insurgency. Dan yang kedua ialah perjanjian kerjasama sempadan. Dalam kita menangani ancaman komunis ini, terdapat satu masalah di mana komunis ini telah membina kemah di luar sempadan negara. Oleh sebab tu kita tak boleh masuk sempadan negara yang lain. Disebabkan oleh itu, maka berlakulah perjanjian kerjasama sempadan ini. Jadi di sini kita lihat kerajaan Malaysia telah mengadakan persefahaman dengan kerajaan Thailand melalui perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis 1976 di Thailand. Dan antara langkah yang dijalankan ialah mulalah dibina pagar sempadan. Itu satu. Dan yang kedua ialah jalankan operasi bersama. Ini di dalam perjanjian kerjasama sempadan ini. Dan kemudiannya telah ada perjanjian Hat Nyai yang telah dimeterai pada 2 Disember 1989. Perjanjian Hat Nyai ini melibatkan PKM, Parti Komunis Malaya, Malaysia dan juga Thailand, di mana PKM telah bersetuju untuk membubarkan unit bersenjata dan memusnahkan segala senjata api, bahan letupan dan juga jerangkap sama. Jadi kita lihatlah di mana melalui perjanjian kerjasama sepadan antara Malaysia dengan Thailand akhirnya telah menyebabkan usaha untuk mengatasi ancaman komunis di Semenanjung Malaysia dapat dijayakan. Apa yang dapat cikgu simpulkan di sini di mana daripada langkah-langkah yang kita lihat tadi sama ada di Sarawak maupun di Semenanjung Malaysia, kita akan lihat betapa kerajaan bersungguh-sungguh untuk menangani ancaman komunis ini. Ini melibatkan banyak pihak sama ada pasukan keselamatan, orang perseorangan, malah terdapatnya perjanjian antara kerajaan Malaysia dengan Thailand semata-mata untuk membantras ancaman komunis ini. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah memastikan yang negara kita sentiasa berada dalam keadaan aman dan terhindar daripada sebarang ancaman yang boleh membawa kepada kejatuhan ataupun menggugat kedaulatan negara kita. Jadi ini yang dapat cikgu kongsikan bersama dengan kamu. Cikgu harap apa yang cikgu kongsikan bersama dengan kamu dapat kamu manfaatkan sebaik mungkin dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jangan lupa untuk ikuti video cikgu yang berikutnya. Jadi cikgu berhenti dahulu di sini. Berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.